Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah Mardia dan rakan-rakan saya. Hari ini kita akan mengadakan sedikit perbincangan mengenai penceraian dalam kalangan pasangan Islam. Sebelum itu, boleh Ustazah perkenalkan diri Ustazah serba sedikit? Okey, insyaAllah. Patutnya orang yang bertanya untuk kenalkan diri dulu. Tapi tadi kita dah berkenalan dah sikit sebanyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Farah, kepada Nur Ain, kepada Zulaika, betul saya sebut dan Natasha di atas tan untuk membincangkan tentang satu tajuk yang sebenarnya tajuk ni kita tak suka dengar kan, iaitu perceraian dalam kalangan suami isteri lah di Malaysia kita. Baik. Jadi Alhamdulillah lah, Ustazah pun tak sangka juga lah dapat jemputan jauh ni. Nun daripada Cerah College Politek tapi kita dapat bertemu di alam maya. Nama diberi Akhukum fil Islam, Riyah binti Zakaria, berasal daripada Kedah, kemudian melanjutkan pelajaran peringkat menengah di Maktab Mahmud Al-Usta daripada I'dadi. I'dadi itu persediaan. Di Kedah ni kita ada kelas persediaan dululah, sekarang dah tak ada dah. Sampailah ke tingkatan 6 di Maktab Mahmud Al-Usta, kemudian melanjutkan pelajaran ke UKM dalam bidang pengajian Islam khusus syariah dan undang-undang. Jadi tapi bila kita bekerja sebagai guru ni kuranglah Ustazah menjawab jawatan guru lah. Jadi melalui lah daripada guru dulu kita adalah grade-grade tertentu. Yang terakhir adalah sebagai pengetua lah di sebuah sekolah menengah agama, SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan di SMA Nurul Islam. Dan dah 3 tahun lah bersara. Dah 3 tahun dah bersara, Alhamdulillah. Terlibat juga dalam NGO. Jadi sekarang ni sebagai timbalan PDP lah, Persatuan Orang Tua, Persatuan Persaudaraan Muslimah Salimah Malaysia. Yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat dan juga bantuan-bantuan sampai ke luar negeri lah. Jadi bila kita terlibat dalam aktiviti yang semacam ni, tak banyak sikit, memang kita terlibat jugalah dalam perkara-perkara yang melibatkan perkahwinan dan beberapa perkara yang melibatkan urusan-urusan macam ni lah, daripada perceraiannya, ta'liq. Dia adalah juga kita membantu sikit sebanyak macam itulah. Wallahualam. Tempat tinggal sekarang ni di Kepala Batas Pulau Pinang. Jadi jauh juga ni kita punya lintas langsung kita ni. Okey. Baik, berjalan kot Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustazah. Maafkan kami sebelum itu kami perkenalkan diri, saya Suzy Laika dan rakan-rakan saya Nur Farhani, Natasha Raudah dan Nur Ain Najwa. Kita akan mulakan soalan pertama kita pada hari ini, dimulakan dengan Nur Ain Najwa. Silakan. Okey, Ustazah. Soalan pertama yang saya ingin tanya dekat Ustazah, adakah jatuh talak jika suami melafazkan talak berkenaan dalam keadaan marah dan tidak berniat untuk melakukannya? Jadi satu perkara, terima kasih pada soalan yang pertama. Sebenarnya Ustazah ada juga mula tak tahu kata nak buat macam ni kan. Jadi Ustazah mula-mula buat
voicemail kan. Lepas tu tak apalah, nanti dia orang bagi tahu lah dah pukul 3 nanti kita berjumpa. Jadi tentang satu perkara yang bergurau pun jadi, bersungguh pun jadi, ialah talak lah. Jadi sebab tu talak ni tidak boleh diucapkan sewedang-wedangnya, sama ada ikut skrip ke, berlakon ke, dalam keadaan apa situasi apabila ia diucapkan secara terang pun jatuh talak. Dan kadang-kadang ada juga perkataan-perkataan, sebab talak ni dia ada dua nah. Satu lafaz yang terang ataupun dalam bahasa Arab kita panggil sorih, sorih. Dan satu lagi lafaz apa kita kata yang samar-samar lah, yang tidak jelas. Contohnya apa? Istilahnya macam suami kata, keluar, saya tak nak tengok muka awak, contohnya macam tu kan. Ataupun apa lagi perkataan-perkataan yang memasukkan kepada perceraian. Tetapi perkataan-perkataan yang macam tu tidak boleh terus dikategorikan sebagai, kerana ia memerlukan pengesahan. Maknanya pihak berkuasa akan panggil lah setelah dibuat aduan, maknanya pihak berkuasa akan panggil dan untuk kan adakah lafaz itu adalah yang sebenarnya, dengan tujuan untuk bercerai. Tapi kalau penggunaan perkataan talak, maknanya aku talak kamu, walaupun dia tidak menyebut berapa bilangannya, 1, 2 dan 3, maka dalam keadaan apapun jadi ia adalah jatuh. Wallahu a'lam. Okey. Okey. Boleh saya tanya soalan seterusnya? Boleh, insya-Allah. Okey. Boleh Ustazah nyatakan jenis-jenis talak menurut Islam? Jenis talak menurut Islam ni dia ada dua lah. Satu, talak yang boleh dirujuk, ataupun kita panggil talak raja'i. Talak raja'i, talak yang boleh dirujuk, maknanya talak 1 dan talak 2. Maknanya dia boleh dirujuk. Apa maksud boleh dirujuk? Maknanya dalam tempoh iddah, iaitu 3 kali quruk. Dia kena mengaji yang lain pula ni. 3 kali quruk tu maksudnya 3 kali suci. Dalam tempoh tu tidak melebihi daripada 3 kali suci itu. Suci itu maksudnya perempuan tu suci daripada haid. Faham tak? Jadi dalam tempoh itu maknanya suami dan isteri itu boleh kembali kepada perkahwinan asal tanpa perlu melafazkan akad semula lah. Itu bagi talak 1. Talak 2 atau kita panggil, dan talak yang kedua adalah kita panggil talak bain, iaitu talak kekal. Maknanya suami dan isteri itu tidak boleh merujuk balik. Maksudnya tidak boleh jadi pasangan suami isteri semula. Jadi mereka mesti melalui, isteri itu mesti melepasi iddah, kemudian prosedur-prosedur lain-lain lah. Maknanya dia perlu berkahwin lain dan sebagainya, kemudian berpisah, baru boleh bernikah semula, maknanya berakad semula untuk mengembalikan perkahwinan mereka. Jadi ada dua lah, iaitu yang pertama kita kata talak raja'i yang boleh dirujuk, dan yang keduanya adalah talak bain, yakni talak yang kekal. Kadang-kadang ada berlaku dan telah berlaku lah, banyak kali lah benda ni kita dapat maklumat ataupun kita bertemu sendiri. Maknanya bergaduh je bercerai. Satu dah talak kan, kemudian bergaduh lagi bercerai, bergaduh lagi bercerai, tapi mereka tidak report kepada pejabat agama lah, maknanya bahagian nikah cerai ni. Jadi kemudian lupa dah kata 3-4 kali dah bercerai, 3 kali dah bercerai. Kemudian tiba-tiba mereka merujuk perkahwinan tersebut. Sedangkan mereka sudah, bila dah 3 kali, maka mereka adalah merupakan talak bain, talak kekal.
mereka tidak boleh rujuk semula. Nah, jadi kadang-kadang bila kita tak ambil kisah bab ni, maka suami isteri yang konon-konon yang mereka itu rujuk sebenarnya tidak sah. Jadi yang membawa kepada perzinaan lah, kerana tidak sah. Nah, jadi kerana malu kepada orang, sebab orang tahu dah kata dia perujuk dan sebagainya, sedangkan hakikatnya mereka telah melalui talak tu. Jadi talak bain. Tiba-tiba mereka merujuk. Jadi tentulah tidak sah. Jadi sebab itulah kita perlu faham benda ni, dan bila berlaku perceraian mesti report. Sebab kalau tidak kita akan terlupa menyebabkan kita kekal berada dalam perkara yang dilarang, yakni haramlah di sisi Allah dan membawa kepada dosa. Wallahu a'lam. Okey. Senyap semua kenapa? Okey. Soalan seterusnya nak tanya, apakah hak-hak isteri selepas bercerai ni? Apa hak-hak yang dia boleh tuntut selepas cerai? Isteri yang dicerai ni, dia bila bercerai ni ada dua sebab lah berlaku perceraian kan. Ada satu tu isteri yang menuntut cerai. Bila isteri yang menuntut cerai, maknanya dia yang berkehendak tu fasakh kan. Tak apalah kita tak sembang lah bab tu. Dia akan melibatkan beberapa hak lah. Tetapi kalau bagi isteri yang tidak ada secara asasnya seorang isteri yang diceraikan, dia berhak yang pertama mendapatkan nafkah. Maksudnya dalam iddah selama 3 kali suci itu, atau mungkin boleh kita kata 3 bulan lah, ini kita anggap bagi orang yang haid setiap bulan kan. Sebab ada orang haid sampai 2-3 bulan sekali pun ada juga. Itu kena merujuk lah perkara tersebut. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, isteri tu bila diceraikan, dia berhak mendapat nafkah semasa dalam iddah. Maksudnya bila nafkah tu apa? Yang pertama tempat tinggal, yang kedua makan minum yang bersesuaian dengan mereka lah kan. Jadi maknanya dia. Jadi banyak juga kita tengok drama-drama lah, ataupun dalam kisah-kisah kehidupan, seorang isteri bila diceraikan, mungkin rumah tu suami dia yang beli. Jadi suami telah mengusir isteri itu keluar daripada rumah. Isteri pun bawa lah beg dan drama keluar kan. Sebenarnya salah. Sebenarnya isteri itu yang patut duduk di situ. Ataupun kalau suami hendak memindahkannya, maknanya menyuruhnya keluar daripada rumah itu, maka suami kena cari rumah lah. Sewa rumah dan sebagainya, kena bayar lah. Maknanya dalam tempoh iddah. Termasuk juga makan minum yang bersesuaian kepada isteri tersebut. Maknanya dia berhak mendapat nafkah semasa iddah. Jadi kalau kita sebut nafkah semasa iddah tu bersesuaian dengan mereka lah, iaitu rumah, penginapan dan makanan. Okey, yang kedua, isteri itu juga boleh mendapatkan kita panggil mut'ah. Putih kata remedy. Jadi maknanya pampasan. Ini bagi isteri yang dia tidak nusyuz, dia elok je, tak ada apa pun. Tiba-tiba suami dia balik. Suami dia balik, tiba-tiba suami dia kata, aku cerai kamu. Terkejut dia. Dengan tak ada sebab, dengan tidak ada kesalahan, maknanya isteri tidak nusyuz, suami telah mentalakkannya. Jadi isteri boleh mendapat pampasan, remedy. Jadi kadang-kadang orang bila dia bercerai tu dia kecewa lah kan. Bila dia kecewa kan, dia pun bawa diri lah macam tu je lah pergi kan. Dia tak mau. Jangan kata maknanya dia bukan mata duitan lah, dia tak mau lah duit apa segala pemberian dia tak mau. Jadi Islam ni satu yang sangat relevan lah dengan kehidupan kita dan sebagainya. Islam ni sampai bila-bila pun relevan. Jadi subhanallah.
dia tidak mengabaikan kita kata hak wanita atau hak sesiapa. Jadi sekurang-kurangnya dalam keadaan dia teranaya kerana diceraikan tanpa sebab. Jadi maka dia masih lagi mendapat ganti rugi. Nah, ini bergantunglah kepada standard ataupun kita kata kemampuan suami. Kalau ni mungkin anak-anak tak ingatlah, semua ni umur berapa? 20 tahun. Nah, jadi kalau 20 tahun tu maknanya cerita ni lama dah. Satu kes seorang kakak kepada artis, tak payah saya sebutkan nama. Jadi dia berkahwin dengan orang yang berada lah di sebelah Sarawak sana tu. Kemudian bila berlaku perceraian, jadi isteri tu menuntut mut'ah atau remedi tadi kan. Jadi suami tu telah beri sebanyak 1 juta. Zaman tu 1 juta banyak lah kan. Zaman lah pun banyak lagi. Jadi isteri tu telah memfailkan tuntutan. Tuntutan balas. Maknanya dia tak setuju dengan nilai 1 juta sebab dia tahu suami dia kaya. Kamu tak ingatlah dia minta lagi berapa juta. Nah, jadi ini remedi tu bergantung kepada standard lah kepada suami tersebut. Kalau suami tu pun tak ada pendapatan macam tu, macam mana nak minta sampai berjuta-juta, kan? Jadi ini bergantung dengan tuntutan isteri dan juga persetujuan daripada pihak suami. Dengan pihak hakim akan melihatlah daripada segi kemampuan dan sebagainya. Kemudian tu bab muta'ah. Kemudian yang ketiga, isteri hak sepencarian. Apa dia hak sepencarian? Maksudnya apa yang mereka perolehi ataupun harta yang mereka dapat atau aset yang mereka ada ataupun simpanan yang mereka ada yang diperolehi dalam masa perkahwinan tersebut. Maka isteri boleh menuntut hak sepencarian itu. Jadi terpulanglah kepada bukti-bukti yang dibawanya dan juga persetujuan pihak hakim lah. Sama ada dia akan memperolehi separuh ataupun 1/2 daripada harta sepencarian itu ataupun dia memperolehi 1/3. Nah, jadi kalau di Malaysia kita memang kita ada menetapkan maknanya isteri boleh tuntut hak sepencarian. Faham tak? Jadi katalah contohlah seorang suami ni dia telah berkahwin. Sebelum ni dia dah berkahwin. Contohnya dia mungkin dah berkahwin dengan isterinya 20 tahun ada kahwin. Kemudian setelah 20 tahun dia berkahwin dengan isteri pertama, dia berkahwin pula dengan isteri kedua. Kan selalunya bila dah kaya tu lah baru nak kahwin pula lagi kan. Nah, dia kahwin dengan isteri yang kedua. Dia kahwin dengan isteri yang kedua mungkin dia kahwin dalam tempoh 5 tahun. Nah, kemudian katalah berlaku perceraian suami tu dengan isteri yang kedua. Jadi adakah isteri tu boleh menuntut harta orang tu daripada sebelum kawan tu kahwin apa dengan dia tu? Dia tuntut yang 5 tahun tu saja. Faham tak? Jadi begitulah. Jadi maksudnya jadi isteri boleh tuntut hak sepencarian. Tapi mahkamah kena ada perbincangan dan sebagainya. Ada perbicaraan sama ada di dalam kamar ataupun di luarnya. Jadi maka akan ditentukanlah sama ada isteri itu berhak mendapat 1/2 ataupun kadang-kadang dia menjadi 1/3. Nah, jadi itu kita kata hak sepencarian. Apa lagi yang isteri boleh dapatkan? Iaitu kalau anak ni kena rujuk lah. Contohnya macam ada anak yang berumur sekian-sekian. Jadi maknanya kita panggil hak hadanah. Kalau Melayu saja HADANAH kot, hadanah. Hak penjagaan anak. Sebab biasanya kalau seorang anak tu salah bagi ini kena kaji balik lah sebab dia ada perubahan dan sebagainya kan. Maknanya anak-anak biasanya lah kita kata umur mungkin 7 tahun kan ataupun mungkin 9 tahun ke bawah.
biasanya hak hadanah tu diberi kepada ibu. Tapi bergantung juga. Contohnya apa? Contohnya macam seorang ibu ni yang agak apa orang panggil ya? Ibu ni backward lah sikit. Ibu ni macam tak begitu berakhlak lah. Mungkin ibu tu bekerja sebagai apa? Zaman dulu-dulu orang kata perempuan kebrek. Nah, perempuan-perempuan yang tak cantik lah. Perempuan-perempuan yang tak elok ni. Jadi sepatutnya hak hadanah tu dapat pada ibu. Tapi disebabkan ibu tidak berakhlak, maknanya ibu tu daripada segi diri dia pun tak terurus, macam mana dia nak mengurus Murtad yang merupakan produser kepada filem-filem porno. Termasuk filem-filem yang menggunakan kanak-kanak sebagai sex appeal dan sebagainya. Nah, sehingga Raja Bahrain telah berapa tu orang panggil? Telah nekat. Saya tak ingat lah lebih kurang lah cerita sebab dalam surat khabar tu cerita dia besar lah. Cerita dia apa, satu muka besar surat khabar tu lah. Dia orang tak baca surat khabar dah pun kan. Jadi di mana Raja Bahrain ni dia telah mengambil penerbangan sampai ke Indonesia. Sebelah-sebelah mana tu, kita kata sebelah-sebelah yang tidak jauh dengan Australia. Dan daripada hujung kepulauan Indonesia tu, dia mengambil bot ke Darwin. Darwin ni duduk di utara Australia. Jadi dia memulakan perjalanan sebab dia nak pergi cara betul, susahlah kan. Jadi daripada Darwin ni dia telah menggunakan jalan darat hingga dapat mendapatkan anak dia. Memang thrill sungguh lah. Dan bawa balik anak dia sampai ke Darwin, sewa bot pula pergi ke Indonesia, Flores ke apa nama tempat pun tak tahu. Kemudian daripada situlah baru mendapatkan penerbangan balik ke Malaysia. Jadi sebab ketika tu maknanya di Australia memang tidak mendapat hak penjagaan, tidak mengira Islam tak Islam. Tapi kalau kita di Malaysia, dia memang terikat. Jadi inilah juga masalah apabila berlaku perkahwinan. Saja Ustazah buka luas sikit lah pada anak-anak supaya nampak kan. Jadi berlaku apabila berlaku perkahwinan antarabangsa. Jadi kalau nak berkahwin dengan orang antarabangsa ni kena fikir 6 lapis. Kena fikir 10 lapis. Kerana kita tidak dapat menjangkau kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kan? Faham dah Ustazah cakap tu. Dia orang tak senyum pun kan. Jadi maknanya kita kena fokus. Jadi Ustazah cuba buka bagi luas sikit benda tu. Jadi maknanya, jadi kalau Ustazah sebut senang je kalau tanya soalan tu. Okey, yang pertama nafkah semasa dalam iddah kan. Kemudian yang keduanya Ustazah sebut muta'ah kan, atau remedy. Kemudian yang ketiganya Ustazah kata hak sepencarian. Yang keempatnya hadanah. Habis saja saya cakap 2 minit selesai kan. Tapi Ustazah tak suka lagu tu. Ustazah suka kita mendapat pencerahan. Jadi sebab pencerahan berdasarkan kes, maknanya dia akan mematangkan kita lah insyaAllah. Sebenarnya banyak kes-kes macam ni lah. Kalau anak-anak boleh rujuk pada kita panggil macam jurnal-jurnal undang-undang, anak-anak akan jumpa lah banyak perkara ni. Jadi kalau kita study, dia akan meluaskan lah. Walaupun kita ambil bidang apa semua ni. Nur Ain pun bidang apa ambil ni? HR tadi kan? Bidang yang sama. Tapi, jadi bila kerja kat HR tu kena tahu semua benda tu. Kena tahu juga kan sebab mana tahu esok jadi manager dan sebagainya. Kadang-kadang orang di bawah kita ni macam-macam yang kita nak uruskan kan. Kita dapat membantu. Okey. Itulah antara perkara yang menjadi hak isteri lah. Yang orang dulu-dulu banyak tak ambil benda ni. Maknanya tak ambil tahu. Bercerai. Suami pun tinggal, suami pun tidak memberi nafkah. Dan untuk pengetahuan, isteri yang diceraikan itu
katalah dia apa nama setelah suami tu bercerai daripadanya, jadi suami tak ambil tahu. Ini yang banyak kes berlaku. Maknanya suami ni entah ke mana-mana. Jadi ibu tu lah bekerja mencari rezeki, membesarkan anak dan sebagainya. Sebenarnya ia adalah merupakan hutang kepada bapa tu, yang mana dia perlu membayar balik kepada isteri tu, kecuali lah isteri tu reda, kan? Jadi maknanya dia perlu membayar balik segala perbelanjaan yang dikeluarkan oleh isteri tu. Faham? Nah, jadi maknanya dia kena bayar balik. Maknanya katalah dia mati dengan dia tidak menyelesaikan nafkah anak-anaknya tu, yang ditanggung oleh bekas isterinya. Memang lemak kepada anak-anak tu, takkan lemak nak biar anak tak makan dan sebagainya, kan. Nah, kalau suami isteri tu tak reda dengan apa nafkah tersebut, maka suami tu sampai dia masuk kubur lah, dia akan menghadap Allah Ta'ala dengan keadaan dia menjadi orang yang berhutang bayaran nafkah kepada isterinya. Nah, jadi sebenarnya benda ni berat. Benda ni berat. Itulah sebenarnya susahnya bercerai tu. Dia memberi kesan yang banyak kepada anak-anak, dia memberi kesan yang banyak kepada kita jugalah. Lalu itulah wallahu alam yang saya boleh terangkan sikit sebanyak daripada apa yang saya faham dan sebagainya lah. Anak-anak boleh cari lagi jawapan, dan ini adalah merupakan sedikit pencerahan sajalah. Okey. Boleh Ada lagi ke? Ada lagi Ustazah, boleh teruskan ke? Boleh, insya-Allah. Okey, soalan keempat yang saya nak tanyakan. Penceraian boleh berlaku jika si suami mahu berpoligami dan si isteri tidak dapat menerima perkara itu. Adakah penceraian tu adalah satu solusi yang terakhir kepada pasangan tersebut, ataupun ada solusi yang lain yang Para kena sikit bahagian depan masa para bertanya tu tadi, dia terputus-putus sikit. Tak jelas. Maksudnya terputus suara kita. Maksudnya penceraian ni boleh berlaku tak kalau si suami ni dia nak berpoligami tapi si isteri ni dia tak boleh terima benda tu. So penceraian tu solusi yang terakhir ke untuk pasangan tu, ataupun ada solusi yang lain selain pada penceraian? Okey, baik. Soalan ni banyak lah. Ustazah pun tak berapa ikuti sangat yang abang Tesla apa semua tu, tak berapa nak ikuti kan. Itulah faham sangat cerita Tesla tu, kenapa Tesla pula, apa perkataan Tesla tu akronim ke apa, dia tak tahulah, tak apalah. Jadi poligami adalah merupakan satu solusi dalam syariat Islam lah. Dalam syariat Islam bukan semua orang boleh berpoligami, tidak. Tapi dia merupakan satu solusi kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan rumah tangga lah. Jadi dia adalah merupakan syariat yang diharuskan. Tapi bukan semua orang yang berkemampuan ataupun yang boleh melaksanakan poligami tersebut. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, terlalu lupa surah apa? Pasal surah An-Nisa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Maksudnya, hendaklah kamu berkahwin 2, 3 dan 4. Maknanya itulah keharusannya. Maksimum. Sekiranya kamu tidak mampu berlaku adil, maka seorang. Jadi, Allah telah mengikat kepada manusia supaya berhati-hati untuk mengambil poligami ini. Maknanya dia kena berlaku adil. Berlaku adil ni banyak perkara lah. Soal perasaan tak apa. Maknanya dalam banyak-banyak macam kita lah. Kamu tak rasalah macam kita ada anak-anak. Tidak, macam Ustazah ada 6 orang anak. Jadi kadang-kadang kita panggil anak tu je. Kan? Sebab apa dah? Sebab dia jadi kita sayang.
Tapi kadang-kadang kita ada kesenangan kepada anak ni. Sebab anak ni kalau panggil cepat amai. Kalau panggil anak ni cepat kerja jadi. Kalau panggil anak ni buat sakit hati kita aja. Contohnya macam tu kan. Jadi itu adalah anak. Jadi dalam soal isteri-isteri ni, mungkinlah ada jugalah yang jadi favourite kepada suami tersebut. Itu tak berdosa. Tapi daripada segi hak, dia kena tunai betul-betul. Ini saja Ustazah sebut sikitlah bab poligami. Dia kena tunai betul-betul. Jadi maknanya kalaulah dia ada 3 isteri, dia kena bahagi betul. Maknanya 2 malam rumah 1, isteri 1, 2 malam rumah isteri 2, 2 malam rumah isteri 3. Ni Islam ajak ni. Maknanya katalah satu hari tu, dia patutnya giliran rumah isteri pertama. Tapi sebab kebetulan dia lalu kat rumah isteri kedua, jadi memang ada barang yang nak diberi di rumah isteri kedua. Jadi dia pun singgah. Bila singgah-singgah di rumah isteri kedua tu, mengantuk pula dah. Si suami tu dia jadi mengantuk pula dah. Jadi dia contohnya lah dia kata suar bantai mai lah kan. Dia kan walaupun dia tak pergi tidur dalam bilik tidur. Dia kata dia duduk depan pintu, jadi tidur depan pintu di rumah perempuan tersebut. Jadi sepatutnya tu isteri pertama. Dia kena bayar balik masa di rumah isteri pertama. Penat tak kerja tu? Penat tu. Kalau orang yang faham, dia tak mau berpoligami. Tetapi jadi adakah apabila suami tidak berpoligami, isteri tak setujulah, kebanyakannya begitu kan. Isteri tak setuju. Tapi kita bukanlah tak setuju daripada segi syariat. Tak boleh yang tu. Tapi kita tak setuju tu, kita tahu dah dia tu kemampuan dia berapa dan sebagainya kan. Jadi kita tak setuju. Jadi adakah dengan kita tidak bersetuju itu, kita boleh menuntut cerai. Jadi Ustazah nak sebut sikit lah. Perasaan satu tajuk. Fakta satu tajuk. Jadi kita dalam pertembungan, perasaan dan fakta, kita kena berpegang pada fakta. Jadi hukum isteri yang menuntut cerai daripada suami yang tidak terlibat dengan dosa besar lah. Maknanya suami bukan berzina, suami bukan pencuri, suami bukan gitu-gitu. Jadi hukumnya adalah haram. Apa makna haram? Kalau jatuh talak, diceraikan atau fasah dan sebagainya, ialah tapi berdosa. Itu maksud dia. Dia lebih kurang macam isteri dalam keadaan haid, suami ceraikan. Isteri haid, suami ceraikan. Hukumnya haram. Tapi talaknya jatuh. Sebab bila isteri itu diceraikan dalam keadaan haid, maknanya tempoh isteri itu beraidah terpaksa lagi panjang, betul tak? Kan dia kena suci, lepas tu kena lagi suci, jadi maknanya dia akan jadi panjang sebab dia duduk dalam haid. Tak kena menunggu suci. Jadi Islam dia jaga sampai macam tu. Jadi adakah perceraian terakhir untuk kita tak mau poligami? Jadi jawapannya bukanlah. Dalam keadaan bukanlah. Sajalah nak cerita satu cerita bab poligami ni. Nak tengok hebatnya orang yang berpegang kepada agama ni. Ini satu cerita lah. Tapi saya tak ingat siapa dia. Tapi cerita ni melibatkan seorang alim. Seorang tok guru lah kita kata. Jadi satu hari tok guru ni dah popular sangat kan. Macam Ustaz Azhar Idrus tu. Jadi ramailah pula orang perempuan yang berkenan. Jadi perempuan ni pun pergilah minang tok guru tu. Kan? Dia minang tok guru tu. Jadi tok guru tu pun kata okey lah. Boleh lah. Tok guru tu kata boleh lah. Jadi setuju nak kahwin. Tapi tok guru tu kata aku ni tak boleh. Maknanya di dalam perjanjian mereka, jadi tok guru tu boleh mai sekian-sekian hari. Dan tidak boleh bermalam. Kerana dia kata mungkinlah dia ada pengajian di rumah dia yang asal dan sebagainya. Jadi isteri dia pun setuju, tak apa. Asalkan kahwin dengan tok guru tu saja. Punya semangatnya nak kahwin dengan tok guru tu kan. Jadi tidak lama kemudian, satu hari pintu rumah isteri kedua tu diketuk. Ketuk kan. Jadi isteri kedua pun terkejut. Tengok-tengok daripada cermin kecil dia kan. Dia tengok-tengok isteri pertama tok guru tu datang. Sedangkan sebelum ni mereka menyangka bahawa perkahwinan mereka tu rahsia, tak diketahui. Kan. Jadi
dia pun persilakan isteri pertama tu masuk. Jadi isteri pertama pun bagi tahu. Mungkin jauh pun rumah mereka kan. Jadi isteri pertama kita nak bagi tahu kamu bahawa suami kita telah kembali ke rahmatullah, telah mati. Jadi aku telah tengok peninggalan dia dan ini hak kamu. Maknanya dia bawa bahagian wanita tersebut yang kita kata tadi, harta ataupun apa kita panggil, harta lepas mati ni, pusaka. Pusaka. Harta pusaka ataupun faraid daripada suaminya itu. Terkejut dia. Dia ingatkan isteri pertama tak tahu. Rupanya isteri pertama tahu. Tapi apa yang berlaku di situ cantiklah. Sebab dia tetap menunaikan hak isteri kedua. Di Malaysia kita ni banyak sangat berlaku. Contohnya suami kahwin dengan isteri kedua. Kahwin di Thailand. Tidak ada surat, apa nama orang panggil apa? Surat pengesahan perkahwinan tu di Malaysia. Tidak buat. Jadi anak-anak hati-hati jangan. Sebab bila kita tidak ada surat perkahwinan yang sah, maka apa pun kita tak boleh tuntut. Kita habaq kita kahwin, mana surat kahwin? Surat kahwin tu tak laku. Kita habaq kita bercerai, kita nak kahwin baru, dah tak boleh pula, dah jadi banyak masalah. Apalagi mendapatkan hak-hak daripada segi faraid. Ramai isteri-isteri pertama yang dia tahu suami dia berkahwin, tapi sebab tidak ada surat, jadi mereka tidak memberi hak pusaka itu kepada isteri kedua. Yang perkahwinannya adalah dikira sah daripada segi hukum agama. Jadi kalau kita tak bagi, jadi lagu mana? Kita makan harta orang. Jadi nak sebutkan, susahlah juga sebenarnya bila kita melakukan poligami dan kita perlu adil. Dan pihak-pihak lain pun perlu membantu keadilan tersebut. Jadi soalan Farah tadi, adakah kita boleh menolak poligami itu? Jadi dah suami itu nak kahwin juga, maka kita perlu menuntut cerai. Macam kes Samsul dengan kes apa nama tu? Puteri Sarah Liana kan. Puteri Sarah Liana tu. Jadi adakah itu bukan satu contoh lah. Itu bukanlah satu contoh yang betul. Cara perkahwinan suami itu pun sama dan cara isteri itu pun menyelesaikan perkahwinan itu juga tak betul. Jadi cumanya mungkin saya rasa mereka tidak dapat mungkin dapat membuktikan ketidakbertanggungjawabaan suami dan sebagainya. Barangkali ada pada pihak-pihak tertentu untuk kemudian mereka tidak fasah, walaupun pada peringkat awal Puteri Sarah tu dia telah menuntut fasah kan. Dia telah diceraikan dengan rela hati oleh suaminya, tidak berlaku fasah. Fasah ni tuntutan daripada pihak isteri kepada suami. Jadi dah ada bincang-bincang, jadi senanglah jatuh talak. Sebab kalau fasah tu kita perlu membawa proven dah bukti-bukti yang dapat dibuktikan bahawa suami tidak bertanggungjawab, dia tidak balik, tidak apa, kena macam-macam lah rekod-rekod yang kita perlu buat. Faham? Jadi fasah tu sebab kita perlu membuktikan ketidakbertanggungjawabaan suami. Tapi kalau talak sepatutnya tidak boleh berlaku kecuali kepada isteri yang nusyuz. Jadi isteri yang tidak taat. Talak sepatutnya tidak berlaku kecuali pada isteri yang nusyuz. Fasah pun tidak patut berlaku kecuali pada suami yang tidak bertanggungjawab. Okey. Alhamdulillah. Bagi soalan yang terus kita apakah impak yang akan berlaku jika kadar perceraian di Malaysia ini semakin meningkat ataupun gagal ditangani? Okey, mari kita tengok sedikit punca. Kenapa berlaku perceraian ataupun kenapa kadar perceraian di dalam negara kita lah. Kita tak usah cerita negara lain, semakin tinggi. Sebenarnya di luar sana pun dia punya
kita kata dia punya ratio pun lebih kurang juga. Maknanya semakin tinggi. Jawapan dia antaranya ialah kerana tidak memahami tanggungjawab masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ni tak kental. Kita ni tidak kental. Ustazah ni kadang-kadang tengok buat contoh Indonesia kan, satu cerita macam contohnya contoh teladan. Tapi cerita-cerita tu macam pelik lah kita tengok kan. Tapi nak kata pelik pun tak pelik juga. Bila suami tu kaya, suka. Ataupun bila isteri tu kaya, suami tu pun suka. Kemudian bila bankrupt, bila miskin, masing-masing meninggalkan. Nah, jadi apa yang kita dapati itu kerana kita sendiri tidak kental. Tidak kental. Barangkali kerana lemah peribadi, disebabkan lemah agama, sifat bergantung kepada manusia dan banyaklah yang menyebabkan berlaku perceraian. Dulu orang kaji di satu negeri itu, kenapa berlaku kadar perceraian tinggi. Antaranya didapati suami isteri itu tidak mempunyai pendidikan. Kan, masa satu zaman tu lah. Jadi tidak main dam tak habis lagi. Main dam, main congkok kan. Main batu seremban kan. Jadi cerai, selesai kan. Jadi itu salah satu. Tapi kalau dalam keadaan sekarang ini, punca dia ialah kerana tekanan hidup. Jadi materialistik kan. Kita pun dah jadi macam Jepun, kita dah jadi macam Korea kan. Workaholic, kerja teruk-teruk kan. Jadi menyebabkan antara banyaklah kadar perceraian tinggi. Ada orang tanya, kenapa di Korea tu banyak filem-filem romantis? Sampai habis kita ni pakat berkenang ke Korea belaka kan. Kan. Jadi kerana di Korea kadar perceraian sangat tinggi. Jadi produser dia merasa bertanggungjawab lah kot untuk mendidik rakyat ni supaya lebih kepada menyayangi pasangan masing-masing. Barangkali begitulah. Jadi apakah implikasi kepada perceraian itu kepada masyarakat, kepada negara? Jadi kita simple je kita abang. Rumah tangga yang bahagia melahirkan anak-anak keluarga yang bahagia. Tidak? Bila berhimpun pula anak-anak yang bahagia, keluarga yang bahagia duduk di satu tempat, maka kampung tu, taman tu menjadi bahagia. Habis berhimpun semua taman-taman, kampung-kampung tu semua bahagia, maka masyarakat juga akan menjadi bahagia. Sebab dia berbeza anak yang lahir daripada perceraian dengan anak yang lahir daripada keluarga yang bahagia. Ustazah dulu juga pernah jadi kaunselor lah. Jadi di sekolah tu kita ada banyak bangsa lah, walaupun Melayu ramai, tapi kita pun Cina pun mungkin 20%, India pun mungkin dalam 5% ataupun 8%. Jadi Ustazah pernah melihat anak-anak Cina pun sama juga. Dia mai jumpa kita. Dia kata, cikgu, saya ingat saya mau bunuh diri lah cikgu. Uish, asyik pun mau bunuh diri. Itu dia kata, dia pun beritahu. Dia kata, mak saya, bapak saya separate lah cikgu. Okey. Jadi tension. Bila duduk dengan keluarga sebelah bapak, keluarga sebelah bapak asyik mengata mak dia. Mak kamu teruk, mak kamu teruk, mak kamu teruk. Bila balik keluarga sebelah mak pula, bapak kamu teruk, keluarga bapak kamu teruk kan. Jadi anak jadi pening kepala. Jadi akan menimbulkan emosi yang tidak tenteram. Jadi bila emosi itu tidak tenteram, maknanya banyaklah kesan yang berlaku kepada anak tersebut. Kan? Jadi dia akan menjadi pendendam, dia akan menjadi macam-macam lah. Jadi maknanya daripada segi berlaku perceraian, dia akan merencatkan produktiviti daripada segi potensi kita, kemampuan kita, kerja kita dan sebagainya. Jadi sebab itulah kebahagiaan rumah tangga itu sangat penting kepada
pembentukan ataupun kebahagiaan dalam masyarakat. Kita bolehlah kalau ada masa ke depan boleh buat kajian. Kita boleh cari responden. Anak mangsa perceraian dengan anak yang datang daripada keluarga yang bahagia. Dia berbeza tu. Dia sangat berbeza. Jadi anak-anak yang datang daripada keluarga bahagia, sifat dia lebih optimistik berbanding dengan anak-anak yang datang daripada keluarga mangsa perceraian, mereka lebih pesimis kepada kehidupan. Mereka melihat dunia ni dengan pandangan yang negatif. Susahlah nak ubah, sampai tua dia akan kekal dengan negatif tu. Kecuali dia sanggup melalui satu perubahan. Dia akan berbeza. Walaupun kita kata ada anak orang yang bercerai itu berjaya, cemerlang dan sebagainya. Ya, itu mungkin daripada segi intelektual. Tapi daripada segi emosi, dia tetap terkesan. Kita boleh buat kajian lah. Jadi maka kalau boleh kita tak maulah berlaku perceraian, kerana perceraian itu dia akan merencatkan perkembangan individu dan seterusnya merencatkan perkembangan komuniti dan merencatkan perkembangan negara. Jadi itulah, daripada sekarang kita kena memulakan diri kita dengan pengisian daripada segi keagamaan, spiritual, emosional. Kita kena ada kekuatan. Sebab kita tidak dapat menjangka macam tadilah. Kusangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kita tidak ketahui apa yang akan berlaku. Okey, boleh tak tu jawapan? Boleh, Ustazah. Boleh terima ni Ustazah dia cakap. Boleh. Faham. Okay. Boleh Ustazah. Fokus. Isu kalau kita pergi buat berfokus banyak kan? Kita boleh buat satu tajuk. Kerjaya atau rumah tangga. Sebagai persiapan kita untuk menghadapi kehidupan di luar sana tu nanti. Ustazah cadangkan kita buat. Don't worry. Ustazah kan daripada Salimah. Kita boleh tajuk satu program sekali dengan makan kepada pelajar-pelajar, audien semua. Best kan? InsyaAllah. Cari seorang dari kalangan pelajar untuk jadi panel. Tak, ni bukan cakap melawak semua. Kita buat tu. Kita nak bagi kesedaran kepada, sebab remaja-remaja tu bercinta ni dia rasa macam semuanya indah saja. Dia tak tahu tu sebagai persiapan. Tak suka ni Ustazah offer. Oh ya ke? Ada betul lah. Maksudnya kita buat program, kemudian datang dengan, kalau boleh Ustazah nak lah juga pakai daripada pelajar. Kemudian kita buat satu macam sembang santai. Memang santai tapi santai. Jadi dan kita taja juga makan kepada semua audien dan juga crowd hari itulah. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah boleh. Kalau ada masa insyaAllah. Boleh. Kalau kamu ada masa lah. Janganlah masa tengah tu, jangan. Okey. Tawaran. Okey. Okey. Lanjutan daripada soalan. Ya, Ustazah? Ada lagi ke soalan? Ada lagi Ustazah. Ada lagi 5 Ustazah. Boleh ke santai-santai? Boleh lah santai-santai. Santai-santai je. Silakan. Okey. Lanjutan soalan seterusnya ialah apakah alasan yang membolehkan seseorang itu memfaikan perceraian secara fasakh? Secara fasakh. Jadi maknanya fasakh tu kita dah bagi tahu tadi, dia datang daripada isteri, sebab isteri tak boleh talak suami. Isteri tak boleh talak. Jadi maknanya dia boleh, isteri boleh ataupun memfailkan tuntutan fasakh kepada suaminya melalui pejabat agama lah, tempat dia lah. Jadi apa yang suami isteri memfasahkan perkahwinan,
Yang pertama mungkin kita kata ada sesuatu kecacatan yang kekal kepada suami. Ada kecacatan yang kekal pada suami yang menyebabkan suami tidak boleh berperanan sebagai suami. Antara suami ada penyakit-penyakit lah ataupun kita panggil impotence. Maknanya istilah orang Melayu dulu mati pucuk. Maknanya dia tidak boleh bersama dengan isteri dia. Tapi tidaklah asal-asal kita tahu tu kita pasrah, tidak. Kita perlu memberi tempoh setahun kepada suami itu untuk merawat penyakit tersebut. Okey, jadi maknanya itu satu kecacatan. Kita panggil kecacatan. Yang keduanya, suami itu kita baru tahu. Masa duk bercinta tu tak tahu. Kata suami itu adalah merupakan seorang penagih dadah tegar. Seorang penagih dadah tegar. Jadi maka ataupun pemabuk yang sangat-sangat dan sebagainya lah, yang tak sangat pun memang kita tak maulah benda tu, maka kita boleh juga memanfaatkan fasah. Dan yang ketiganya, suami yang tidak bertanggungjawab. Maknanya kita tahulah tanggungjawab suami daripada segi menyediakan tempat tinggal, daripada segi nafkah dan sebagainya. Maknanya isteri tu pun tak larat dah lah. Asyik dia aja. Asyik dia saja yang apa? Yang terpaksa mengambil alih tanggungjawab. Pernah dulu satu kes. Masa tu saya muda lagi lah, saya tengah belajar UKM. Seorang suami, dia ni kerja hebat-hebat jugalah. Tapi dia hanya menyediakan rumah dia kepada isteri dan anak dia. Perbelanjaan dan minum apa semua dia tak belanjakan. Jadi apabila mereka bercerai setelah difailkan fasakh, jadi isteri itu telah membuat tuntutan supaya suami membayar banyak nafkah selama perkahwinan 20 tahun, 30 tahun. Saya ingat dekat nak sejuta juga jumlah tuntutan isteri. Sebab katalah perbelanjaan mereka dalam rumah. Maknanya kalau sebulan 1,000, kan? Itu pun duduk Kuala Lumpur takkan 1,000. Tak cukup kan? Kalau kita kata 1,000 sekalipun, maknanya setahun ada 12,000. Tahun 12,000 kalau 10 tahun, dah 120,000. Itu baru bak makan 120,000. Kalau 20 tahun, jadi maknanya kerana suami tidak bertanggungjawab, maka isteri juga boleh memfailkan tuntutan. Jadi kita kata tadi antaranya ialah kecacatan kekal, ataupun suami itu terlibat dengan penagihan dadah dan sebagainya, dengan benda-benda yang macam tu, ataupun suami terlibat dengan dosa-dosa lah seperti perzinaan dan sebagainya, menjadi bahaya. Suami ini pula jenis orang yang bertukar-tukar pasangan. Dia memberi kesan kepada isteri, hati-hati jugalah kepada anak-anak remaja. Saya nak ingatkan benda ni lah. Jadi sebab itulah di samping tadi suami tidak bertanggungjawab. Jadi isteri boleh menuntut perceraian. Jadi sebab itulah nak pesan pada Zulaika, pada Nur Ain, pada Farah. Seorang lagi siapa kita? Raudah. Apa dia? Nama seorang lagi sahabat kita ni tak keluar. Raudah. Raudah. Baik. Jadi dan juga pada orang-orang lain lah. Kalau orang Minang, Natasha. Jadi kalau orang Minang kita, kita pun tengok handsome macam Tengku Hasanal. Apa nama tu, Tahang tu kan. Kita pun jenis mau terus kan. Kita kata kaya, kita pun terus mau. Jangan. Mesti dulu semayang istikharah. Tanya Allah. Ya ke? Jadi janganlah kita, sebab dalam perkara besar macam tu, janganlah kita mempermudahkan. Biarlah kita tanya Allah dulu sebelum kita memilih, kerana ia akan menentukan kehidupan kita. Sajalah Ustazah nak sebut satu kes. Pertama dulu kita pernah bantu kampung biasa.
dia perempuan kampung. Sekejap lah, saya bangun sekejap. Minta maaf. Jadi dia seorang perempuan kampung biasa, kemudian dia mak pak mati, duduk dengan kakak, kemudian bila dia dipinang, kakak dia pun kata okey lah, jadi kahwin. Bila berkahwin, jadi beberapa bulan berkahwin, suami itu pun menghilangkan diri. Beberapa bulan berkahwin, suami itu menghilangkan diri. Jadi ketika suami menghilangkan diri, dia telah mengandung. Sehingga dia melahirkan anak. Setelah dia melahirkan anak, kemudian jadi orang adalah kesian pada dia. Sebab Aidah, isteri yang mengandung, adalah selepas anak itu dilahirkan, kan? Jadi tiba-tiba adalah seorang pemuda pula, kawan ni tak kahwin lagi, kesian pada dia dan berkahwin dengan janda tersebut. Setelah berkahwin dengan janda tersebut, jadi dia tidak mendapat anak dengan janda tersebut. Jadi mungkinlah beberapa tahun kemudian, lelaki ni berkahwin baru dan memperolehi 5 orang anak. Jadi ini cerita dia panjang. Kemudian dalam tempoh perkahwinan itu, tiba-tiba salah seorang daripada anak mereka ni sakit. Anak yang dengan isteri kedua tu lah kan. Bila sakit, bila cek-cek, didapati ada HIV. Jadi doktor panggil semua lah. Jadi daripada isteri pertamanya, anak yang pertamanya, sampailah semua mereka tu. Jadi suami 1, isteri 2 dan anak 5, campak dengan anak isteri pertama 6. Didapati semua HIV. Kenapa? Kerana lelaki pertama yang mengahwini isteri yang pertama tadi itu adalah dia adalah menjadi pembawa, mendapat jangkitan daripada suami yang pertama. Jadi Allahu Akbar. Jadi Allah, bagaimana kita hendak menenangkan mereka mendapat musibah bukan dengan sebab dosa mereka, kan. Jadi sebab itulah kita kena bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Macam kamu ke depan pun kita thalassemia, maknanya kita kena melalui lah screen test yang telah ditetapkan itu. Perkahwinan itu semata-mata kerana cinta. Jadi berbalik kepada soalan kita tadi, apakah yang menyebabkan suami isteri boleh menuntut fasakh itu? Yang pertama tadi kita kata kecacatan kekal kepada suami, yang kes yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, suami terlibat dengan perkara yang macam kita sebut tadi lah, dosa-dosa besar yang berkesan lah bila penagih dadah pun macam kita nak hidup dengan dia. Dan yang ketiganya ialah suami yang tidak bertanggungjawab. Maknanya tidak menyediakan nafkah, tidak menyediakan tempat tinggal. Isteri terpaksa ambil alih semua perkara. Jadi itu boleh isteri itu menuntut cerai. Kecuali isteri itu redha lah, isteri itu tak ada masalah lah. Ada juga isteri yang jenis macam tu, dia tak ada masalah. Asalkan hampa duduk elok-elok sudah. Kan? Yalah. Dan isteri itu kaya raya, jutawan dan sebagainya, kan. Jadi hampa duduk elok pun tak apa. Sebab dalam hidup kita ni tak semestinya kita kaya. Kadang-kadang ada orang dia tak kaya, tapi dia boleh memberi kasih sayang, dia boleh memberi perhatian, kan. Jadi isteri dia redha dengan keadaan, perhatian dan kasih sayang yang diberi oleh suaminya, walaupun suaminya orang yang tidak berkemampuan. Ini bergantunglah. Tapi susah nak cakap. Sebab manusia ni dia macam apa kita kata, hati kita ni berbolak-balik. Ketika dia elok tak apa. Ketika dia ada angin, dia akan mengung, dia akan mengungkit. Ini memang sifat manusia mana pun. Ketika dia elok, okey. Tapi ketika dia tak okey, maka ketika tu dia akan mengungkit. Jadi sebab itu tanggungjawab ini tidak boleh dipandang ringan. Maknanya bagi suami, dia kena berusaha untuk bertanggungjawab dan Allah memberi pahala yang besar pada suami yang memberi makan kepada isteri dan anak-anaknya. Dia jamu 1,000 orang dengan dia jamu anak isteri dia, pahala yang dia jamu anak isteri dia tu lebih besar daripada yang dia jamu 1,000 orang tu. Peluh yang menitik kerana dia bekerja mencari rezeki untuk bela anak bini dia tu,
adalah sangat besar dan boleh menjadi asbab syurga juga tu. Jadi sebab tu ini adalah motivasi kepada para suami, para bapa untuk bekerja kuat untuk mencari rezeki, memberi nafkah, menafkahi keluarganya. Jadi dalam zaman sekarang pun banyaklah berlaku perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi ini persiapan. Itulah kita kena buat tu program tu kan. Rumah tangga dan kerjaya. Kan. Apa pilihan kita? Tajuk dah dapat dah. Okey dah. Okey, soalan terakhir. Apa lagi nak tanya? Natasha tak bunyi suara pun. Okey, boleh teruskan ke soalan seterusnya ke Ustazah? Kita ada 4 lagi soalan Ustazah. Banyaknya sampai pukul berapa kita ni? Kata tu malam. Sampai 4. Tak apa, santai. Boleh Ustazah? Okey. Okey. Soalan yang seterusnya, apakah antara faktor penceraian dalam kalangan pasangan Islam di Malaysia inilah faktor penceraian tu? Tadi kita dah sebut dah beberapa faktor tu. Nah, dia faktor ni pertama dalaman lah, dan yang keduanya luaran. Kalau kita kata yang dalaman ni adalah kerana kita lah, daripada segi duk baca cerita Cinderella je kan. Bila kahwin tu happily ever after. Kita pun duk pegang yang tu je kan. Jadi bila berkahwin kita baru tahu kita melalui pelbagai situasi, pelbagai kemelut. Bayangkanlah kita seorang-seorang pun kadang-kadang kata ya, kata tak pada sesuatu perkara. Tambahlah 2 orang yang duduk dalam rumah tangga ni yang mai daripada perayuk belanga lain-lain. Maknanya kita melalui sistem hidup, sistem nilai yang berbeza. Tiba-tiba kita berduduk dalam satu rumah. Jadi kita membawa nilai yang berbeza itu. Jadi susahlah. Jadi itu kita kata dia memerlukan kepada toleransi yang tinggi. Dia memerlukan kepada toleransi yang tinggi di antara suami dengan isteri tersebut. Bila tidak ada toleransi tu, maka tidak akan harmoni lah perkahwinan tersebut. Jadi yang pertama kita kata itu unsur dalaman. Maknanya kita sendiri daripada segi intelektual, daripada segi emosi kita, dan daripada segi ditunjangi oleh spiritual kita, keagamaan kita lah. Untuk menentukan bagaimana kita boleh berhadapan ataupun tidak berhadapan dengan rumah tangga tersebut. Itu dalaman. Dan yang keduanya, luaran ni dia akan memberi kesan kepada pasangan suami isteri tersebut. Maknanya kalau kita tak kuat bahagian dalaman, maka luaran ini dia akan mempercepatkan berlakunya keretakan dalam rumah tangga. Sebab tu Islam telah meletakkan perkahwinan ini kena sekufu, kena setara. Payah orang miskin kahwin dengan orang kaya. Dia akan jadi banyak kesan. Tak ingat dah kata Saidina Umar ke siapa. Tapi lebih kurang gitulah. Maknanya kalau seorang lelaki miskin kahwin dengan perempuan kaya, maknanya dia perlu ada ketahanan emosi. Kenapa? Kerana dia tidak mampu kebiasaan isterinya yang orang kaya ni. Macam mana? Kan? Jadi menyebabkan dia memendam rasa. Dan isteri pun tak bergantung kepadanya. Menyebabkan suami itu akan jadi memendam rasa. Kan? Jadi maknanya dia kena ada ketahanan lah. Dia kena tahulah dia kahwin dengan orang kaya. Macam tu. Sebab tu Islam ni dia meletakkan tentang sekufu itu. Kemudian yang kedua dalam perkara-perkara luaran ni, isteri tu dia tengok orang lain senang, orang lain macam ni. Suami dia tak boleh bagi macam ni. Nampak tak?
Jadi ini juga boleh menjadikan asbab kepada perceraian. Tengok orang lain elok je, suami orang lain elok je, isteri orang lain elok je. Jadi dia akan jadi banding. Jadi maknanya apabila dia melihat itu kita kata daripada sudut luaran yang menyebabkan boleh juga berlaku keretakan ataupun perpecahan ataupun perceraian. Yang pertama kita kata unsur dalaman lah. Unsur dalaman ni macam-macam lah. Maknanya kita dengan Allah pun macam mana, kita dengan kehidupan pun macam mana. Jadi kadang-kadang itu menyebabkan kita jadi lemah. Kita tengoklah macam artis-artis kita kahwin, belanja ribu-ribu dan sebagainya, ratus ribu dan sebagainya. Dan manusia pun dia suka pada perkara tersebut. Tapi sebenarnya itu bukan penentu kepada kerukunan rumah tangga. Kemudian itu kita kata unsur dalaman kita, kemudian unsur luaran. Jadi kalau kita boleh tolerate di antara unsur dalaman dengan unsur luaran tu, maka selamatlah. Sebab tu kita kata perkahwinan 5 tahun pertama tu akan menentukan sama ada bagaimana perkahwinan kita 5 tahun yang kedua, 5 tahun yang ketiga dan sebagainya. Jadi secara ringkasnya kalau anak-anak boleh kaji lagi di tempat-tempat yang lain, boleh rujuk lagi, tetapi antara sebab-sebab perceraian kita kata unsur dalaman, kita sebenarnya tidak ada kekuatan, kita sebenarnya tidak ada ketabahan, kita tidak boleh menerima ini takdir kita. Why? Kenapa dia ni? Kenapa aku kahwin dengan dia ni? Kenapa? Dia nak main dia tu. Jadi ketika tu iblis pun berperanan. Ni aku telah memilih orang yang salah untuk perkahwinan aku. Dia main lah macam-macam cerita lah tu ada kan. Jadi gitulah. Jadi dia ada dua unsur lah. Satu unsur dalaman dan unsur luaran. Jadi bila kita tidak boleh tolerate, satu lagi macam kita panggil apa dalam istilah counselling ni, kita panggil realism dengan idealism. Maknanya idealism kita nak hidup macam mana? Macam Cinderella lah. Betul tak? Nak kahwin-kahwin tu happily ever after. Betul tak? Kita nak macam tu lah cerita dia. Sedangkan realistiknya apa yang berlaku adalah baliknya. Apabila kita tidak boleh tolerate dengan real dengan ideal, memang mampu lah orang Kedah kata. Orang Kedah kata memang mampu lah apabila kita tidak dapat tolerate di antara realiti dengan ideal. Jadi di sini ideal semua orang ada. Kita nak lagu mana, nak macam mana kan. Tapi realiti yang kita dapat itulah. Maknanya kita kena redha dengan takdir. Jadi bila tidak berlaku tolerate, tidak redha, tidak sabar, itulah merupakan perkara yang membawa kepada kemusnahan rumah tangga. Wallahualam. Okey, teruskan. Banyak lagi soalan. Tak tahu banyak pula ni. Okey, kita boleh kita teruskan kepada soalan seterusnya Ustazah. Saya nak tanya macam jenis penceraian ni banyak. Jadi apakah jenis penceraian yang boleh difailkan di mahkamah syariah? Apakah jenis perceraian yang boleh difailkan di mahkamah? Apakah jenis perceraian? Dia dalam soal perceraian ni maksudnya failkan tu maksudnya kita failkan tuntutan lah kan. Jadi banyak perkara lah. Yang pertama bila bercerai pun, yang pertama memang kita akan report kepada pejabat agama. Jadi pejabat agama lah yang akan panggil kita dan menyatakan tentang perkara-perkara yang boleh ataupun kita kata apa, perkara yang perceraian tu bukan apa-apa. Maknanya apa isteri boleh tuntut apa dan sebagainya. Suami kena beri apa dan sebagainya setelah perceraian tu. Jadi maknanya apa yang kita nak failkan? Tentulah yang pertama tentang tadi lah kita sebut tu. Iaitu sama ada cerai yang dilafazkan oleh suami itu sah ke tak sah. Kita tak boleh nak menentukan sendiri kan. Jadi maknanya walaupun suami kita aku talak satu ke, talak berapa ke. Jadi kita kena maklumkan kepada mahkamah untuk menentukan bahawa berlaku talak tersebut.
Bila berlaku talak tersebut, maka berlakulah perkara-perkara yang kita kata tadi, suami kena bagi nafkah. Dalam perkahwinan pun kena bagi nafkah. Tambah dalam bercerai pun kena bagi. Iaitu maknanya nafkah iddah yang kita sebutkan tadi. Kemudian akan bincangkan juga iaitu harta sepencarian. Akan bincangkan juga tadi berkaitan dengan mut'ah ataupun remedi. Kena bincangkan juga nanti selepas daripada itu ialah hadanah sekiranya mereka mempunyai anak-anak yang di bawah umur dan sebagainya. Sebab bila anak tu melepasi umur 10 tahun, mereka boleh memilih sama ada untuk tinggal dengan ibu ataupun bapa mereka. Itulah yang dimaksudkan kesan selepas perceraian tu. Baik. Wallahu a'lam. Okey, silakan. Najwa nak bercakap ke? Natasha ada nak tanya ke? Natasha ada tekun buat. Okay, tak apalah, saya tolong ambil tadi dia. Okey, silakan. Okay, dia dah masuk dah. Maaf. Tak nama. Okay, silakan. Okay. Boleh saya tanya soalan? Sila, teruskan. Soalan seterusnya, apakah prosedur perceraian menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia? Apakah prosedur? Prosedur antaranya lah, pun sebab benda ni dia adalah semasa tau. Dia berlaku beberapa perubahan. Kalau dulu tak ada masalah pun orang bercerai di rumah, kan? Kemudian dia akan pergi report di pejabat agama. Tapi sekarang ni sebab dia akan didenda kalau dia bercerai. Maknanya sebelum kita nak bercerai ni, ialah memanglah ada kes, tak kira lah kes di pihak isteri atau kes di pihak suami. Jadi kita perlu, ada istilah dia macam ni lah. Macam mana? Maknanya sama ada pihak isteri atau pihak suami yang mereka menghadapi konflik rumah tangga. Mereka merujuk kepada pejabat agama. Bila merujuk kepada pejabat agama, maka peringkat pertama mereka akan dipanggil untuk kaunseling. Mereka akan dipanggil untuk kaunseling. Maknanya mungkin peringkat pertama pegawai di pejabat agama atau pegawai kaunselor di pejabat agama, dia akan kaunseling isteri itu dulu ataupun suami, bergantunglah kepada siapa yang membawa kes tersebut di pejabat agama, kan. Kemudian setelah dia mendapat latar belakang daripada dua-dua pihak, mungkin dia akan buat satu, kita panggil suluh. Apa suluh? Kalau hijau Rumi itu SULH. Kalau Arab ni Sod Lamha. Suluh ni maknanya perdamaian. Maknanya suami isteri itu akan dipanggil untuk proceedingkan suluh itu. Jadi kalau zaman dulu-dulu ni kita akan menggunakan ahli keluarga. Kita akan menggunakan ahli keluarga, maksudnya isteri bawa siapa dia yang agak rasional dalam keluarga dia. Suami itu akan bawa. Jadi mereka tu yang akan bincang, sebab isteri dengan suami itu dah tengok konflik, memang tengok muka kira nak berkelahi je, kan. Jadi maka dulu. Tapi sekarang kita boleh, maknanya pegawai suluh, pegawai pendamai akan cuba melihat fakta kes sambil berbincang, nak melihat. Jadi kalau dia tengok tidak ada ruang, nampak tak boleh dah, mereka ni tak boleh dah, nampak dah. Jadi ketika itu barulah diputuskan kata mereka ni bercerai, dan suami akan disuruh melafazkan talak tersebut di hadapan qadhi lah, di pejabat agama. Macam itulah lebih kurang, wallahu a'lam. Jadi maknanya taklah pergi report-report, saya nak bercerai dengan suami saya, panggil suami tu, talak, tak ada lah gitu. Maknanya dia melalui kaunseling, dia melalui suluh. Memang dibuat kaedah-kaedah seperti itu yang memang ada dalam Islam untuk menyelamatkan perkahwinan tersebut. Okey. Okey. Menarik ni. Forum. Ya. Okey. Untuk soalan yang terakhir, okey, nak minta pandangan daripada Ustazah, macam mana cara nak mengatasi masalah perceraian yang semakin
serius, terutamanya dalam kalangan pasangan muda. Pasangan muda, ya betul lah. Memang menakutkan sebenarnya apabila kita melihat kepada kadar perceraian yang tinggi di kalangan orang muda ni, memang sangat menakutkan lah. No? Sebenarnya orang tua pun banyak bercerai lah ni. Orang tua pun banyak bercerai. Dulu dia tak mau bercerai pasal apa? Sebab anak kecil-kecil. Kesian kat anak-anak. Lah anak pun pakat kahwin, ada kehidupan masing-masing. Dia rasa dia dah tak boleh tahan dah. Jadi banyak juga berlaku sedemikian lah ni. Orang dulu dia tahan, dia kata buat apa nak hidup. Kalau hidup menderita dan tak seronok, better dia hidup cara dia sendiri-sendiri kan lagu tu. Tapi itulah berapa banyak motivasi yang diberi oleh Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan rumah tangga lah. Betapa besarnya pahala kepada orang yang mempertahankan rumah tangga. Macam mana pahala kepada isteri yang sabar dengan suami yang tidak menyenangkan. Bagaimana pahala diberi kepada suami yang sabar dengan isteri yang tidak menyenangkannya, kan? Jadi dan berapa banyak lagi diberi kepada kita tentang kelebihan-kelebihan orang yang mempertahankan rumah tangga. Di mana diberi motivasi lagi kepada kita bagaimana kelebihan isteri yang sabar, suami yang sabar dengan pelbagai contoh-contoh lah diberi kepada kita kan. Cerita-cerita daripada Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya lah banyak. Sampai kita kata satu peringkat tu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni kalau tak silap saya dia seorang yang agak susah. Dia seorang periwayat hadis juga. Sehingga satu ketika isterinya bertanya kepada Rasulullah. Maknanya isteri dia tidak berkemampuan. Suami dia tu tidak berkemampuan. Jadi satu hari jadi isteri dia datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang hukumnya untuk memberi zakat kalau tak silap saya kepada suaminya. Jadi dibenarkan. Tapi kena faham, kalau isteri itu bagi zakat kepada suami, lepas tu suami gunakan duit zakat tersebut untuk menafkahi dalam rumah tangga, hukumnya tak boleh. Faham tak? Tapi ini kita kata kes lah, isteri tu kaya dan suami tu susah. Jadi ketika tu mungkin suami terpaksa berhutang. Kita kata berhutang lah untuk suatu perkara yang berkaitan dengan syarak lah. Kemudian apabila jadi suami tu perlu bayar hutang tu dan dia tak ada duit lah nak bayar. Jadi isteri beri zakat kepada dia dan dia gunakan untuk bayar hutang tu, maka hukumnya boleh. Jadi kita nak abang sebab apa isteri boleh memberi zakat kepada suami? Sebab suami bukan tanggungan isteri. Faham? Tapi kalau suami tak boleh bagi zakat pada isteri sebab isteri adalah tanggungannya. Jadi sebenarnya tu kita kata banyak perkara lah, berat lah. Maknanya suami tu dia perlu memberi nafkah kepada isterinya, kepada keluarganya. Dan perkara tu takkan selesai selagi dia tidak menuntut. Maknanya selagi dia tidak membayar balik nafkah tersebut. Jadi di sinilah yang jadi isu kita kata apabila orang-orang muda kita terutamanya kita terpengaruh dengan filem, terpengaruh dengan apa, yang terpengaruh dengan Cinderella tadi, walaupun kita taklah kata Cinderella tu sangat, tapi kita tengok cerita Korea dan sebagainya, kita nampak gitulah. Jadi menyebabkan tadi yang kita dah sebutkan, kita tidak ada kekuatan dalaman dan kita kalah dengan unsur-unsur luaran. Maknanya kita tengok orang lain kahwin jadi macam lain, kita kahwin jadi macam lain. Sedangkan kita tak duduk di rumah tangga orang tu, kita bukan tahu masalah pun yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Jadi maknanya kita kena bina lah kekuatan. Nak bina kekuatan ni tak ada lain lah, melainkan dengan pegangan agama, melainkan dengan kita menguatkan emosi kita,
dan melainkan kita orang kata apa, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah antara perkara yang menyebabkan berlaku perceraian tadilah. Nah, dia kata aku kahwin patut dapat ini, tapi aku kahwin tak dapat apa. Nah, maknanya nak belanja pun semua kena belanja sendiri. Suami tak bagi apa-apa, nak buat apa dia kata. Nah, cakap baik pun tak reti, kasih sayang pun tak reti. Jadi menyebabkan isteri itu ambil jalan mudah putuskan perceraian. Suami tu pula dia kata aku kahwin, dia kata aku kena masak kediri, aku kena ni kediri kan. Baru ni saya jumpa satu kes, cerita tadi yang mai cerita kat saya ni mak mentua depa. Jadi mak mentua kepada seorang laki-laki. Jadi laki-laki ni bagi tahu pada mak mentua dia, kata dia rasa dia macam nak menamatkanlah perkahwinan. Dia pun pasangan muda, belum ada anak lagi. Nah, sebab isteri dia kerja di Starbucks kalau tak silap. Suami tu pun lebih-lebih kurang gitu je jugalah. Nah, jadi kerja tu bila tak, kita tahulah kerja tu bila Starbucks tu banyak berdiri lah kan. Jadi bila banyak berdiri, tak tahulah, saya tak pernah beli minum air Starbucks tu, saya tak tahulah. Tapi saya agak bila orang duk baca ayat, takkan baca sambil duduk. Ada orang baca ayat sambil duduk? Tak ada. Jadi berdiri banyaklah, pergi ambil order lah apa kan. Saya agak gitu lah. Apa nama je, balik penat. Bila balik penat, jadi isteri tu pun tak mau buat apa, tak larat dah. Nah, jadi suami ni dia mungkin ada pelajaran sikit lah. Dia kata kat mak mentua dia kata dia nak berpisah. Alasan dia sebab apa? Sebab dia kata dia dengan isteri dia tak sekufu. Oh pula dah tak sekufu tu tak setara. Lepas tu saya pun tanyalah, yang mak mentua ni maksudnya mak kepada perempuan tu, isteri tu. Puan kerja di mana? Dia kata saya kerja TMB. Oh, apa nama suami puan? TMB juga. Sebagai tak tahulah officer ke HR ke apa, saya tak pastilah. Kemudian apa nama besan puan maksudnya bapa kepada menantu dia yang laki-laki tu, dia kata kerja di TMB juga. Saya pun dah sebut nama tak, sebuah negeri yang kamu tak tahu di mana kan, TMB. Lepas tu mak dia lecturer di sebuah universiti. Bila kita kata gitu, mereka tu sekufu. Saya kata, apa yang kata tak sekufu? Tak sekufu contohnya ialah anak ulama kahwin dengan anak saudagar. Itu tak sekufu. Faham tak? Nah? Sebab kedudukan ulama tu tinggi. Nah? Jadi kita tahulah kalau dalam keluarga ulama yang dipentingkan ilmu, betul tak? Yang dipentingkan apa nama kefahaman agama. Duduk dalam kalangan keluarga saudagar, apa perbincangannya apa? Keuntung, profit. Betul tak? Sembang pun tak sama tajuk dah, betul tak? Hak keluarga ulama dah sembang bab begini. Hak keluarga saudagar ni dah bincang bab apa? Bincang profit. Cerita jangan rugi, cerita untung saja. Jadi itu yang kita kata tidak sekufu. Tapi kalau depa berkadang macam tu sekufu. Cumanya suami tu dia silap faham. Dia nak kata isteri tu tidak bertanggungjawab. Maknanya tak maulah balik-balik, tak mau buat kerja apa. Nasi pun beli bungkus semua pagi, bungkus petang, bungkus kan. Tapi itulah kebanyakan orang, dia melihat kepada orang lain tak tunai tanggungjawab. Dia lupa nak lihat bahawa dia yang tidak tunai tanggungjawab. Sepatutnya tanggungjawab tu bermula daripada suami dulu. Baru datang ketaatan. Saya kata panggil mereka tu mai, saya nak sembang. Saya pun sebutlah, saya kata siapa yang pegang tangan Tok Qadhi yang kat nikah tu? Isteri ke suami? Jadi memanglah kawan memang tahu dah jawapan, tak kawan perempuan pegang tangan Tok Qadhi, betul tak? Kan yang pegang tangan Tok Qadhi tu dah lelaki. Aku terima nikahnya Fatimah binti Husin dengan mas kahwinnya. Berwakil wali kepada aku dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Sah. Maknanya ketika itu dia memilih untuk mengambil isteri itu dengan menanggung segala-galanya. Daripada segi memberi ilmu, daripada segi mendidik, daripada segi menafkahi. Sebab suami dia kena tanggung dengan dosa-dosa isteri itu sekali. Tapi isteri tak gaduh tanggung dosa suami sebab isteri tidak menanggung
apa-apa pun kewajipan kepada suami selain daripada mentaati. Jadi yang ni lah kita perlu ada kefahaman. Kan Ustazah semangat ni nak pergi buat sembang santai di Politek Ceras. Okey dah. Okey. Boleh Ustazah, insyaAllah Ustazah ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Don't worry about money. InsyaAllah. Kita untuk semua. InsyaAllah. Boleh. Yang penting kita nak remaja kita bersedia di rumah tangga dan kerja dengan jaya dan InsyaAllah. Okay, maka kita dah sampai ke penghujung temu bual kita. Sebelum kita mengakhiri temu bual kita, saya dan rakan-rakan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana Ustaz sudi meluangkan masa dengan kami untuk berkongsi pandangan Ustazah tentang tajuk penceraian ni. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengingatkan bahawa penceraian bukanlah sesuatu yang digalakkan oleh agama Islam. Apabila sudah tiada lagi cara dan jalan untuk berdamai bagi menyelamatkan rumah tangga yang dibina, maka penceraian akan menjadi satu pilihan yang terakhir buat pasangan. Betul. Jadi Ustazah lagi mengambil kesempatan juga mengucapkan terima kasih di atas perbincangan kita. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sembang tu mungkin perlu lagi tambahan-tambahan. Dia sekadar sebagai eye opener lah kepada kita, dan saya harap apa yang kita bagi ni dapat memberi sesuatu yang kita anggap mudah-mudahan bermanfaat lah untuk dunia akhirat. Jadi terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan ini bukanlah the first and the last. Kita akan InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. nanti kalau saya jumpa